Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya pada hari ini, Muhammad Hazim Syahiran bin Zawawi sebagai pengacara daripada Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengupaskan satu isu yang menarik yang sering dihadapi dalam masyarakat kehidupan seharian kita. Seperti yang kita ketahui, iklan merupakan satu bentuk persembahan atau komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada sekumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosikan produk mereka bagi melariskan jualan mereka. Namun, terdapat segelintir peniaga atau penjual yang mempromosikan iklan mereka yang hanya indah kabar daripada rupa sahaja. Mereka didapati menyalahi etika pengiklanan sehingga menyebabkan mangsa terpedaya untuk membeli produk mereka yang tidak diketahui isi kandungan maupun latar belakang produk itu. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna, terutamanya dari sudut kesihatan, kerana produk itu mungkin mengandungi bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga menjejaskan kesihatan pengguna dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, mengapakah masalah ini berlaku? Bagaimanakah berlakunya penipuan iklan sehingga menjerat mangsa, terutamanya dalam golongan pengguna? Bagi mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut, mari kita saksikan kejadian yang menimpa salah seorang pengguna produk kosmetik kecantikan tersebut. Hello. Saya yang jual produk tu. Cik berminat ke? Okey. Cik PM je saya sekarang. Nanti cik bagi semua maklumat. Saya akan post benda tu. Oh my god. Hello, ni Kementerian Kesihatan Malaysia ke? Ni saya nak mengadu. Baiklah saudari, aduan yang dilaporkan akan kami terima dan akan kami teliti dengan lebih lanjut. Masalah yang dihadapi oleh mangsa telah dilaporkan dan kebanyakan kes adalah sama, iaitu mangsa terpedaya dengan periklanan yang dilihat. Pengguna juga haruslah peka terhadap iklan-iklan yang disiarkan agar tidak terpengaruh dan tidak mudah membeli produk yang dijual kerana produk-produk tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pengguna juga haruslah menyelidik dan mengetahui isi kandungan produk mereka sebelum menggunakannya kerana kesannya yang mungkin tidak diketahui. Natijahnya, etika periklanan haruslah dipatuhi agar tidak menjerat lebih ramai mangsa lagi. Sekian, itu sahaja laporan daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terdapat beberapa etika dalam industri pengiklanan. Antaranya ialah tidak menyentuh sensitiviti. Ia bermaksud isu tidak menyentuh mana-mana isu yang berkaitan dengan perkara yang boleh menyebabkan iklan tersebut dipandang remeh oleh masyarakat atau orang ramai. Dalam setiap iklan yang dipaparkan, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengiklan. Antaranya ialah menjanjikan pulangan wang. Contohnya, jika pengguna membeli barangan atau produk, contohnya kecantikan, dan produk tersebut tidak sesuai atau menyebabkan masalah kulit semakin menjadi-jadi, ia akan menyebabkan pengguna akan meminta pulangan wang tersebut, padahal ianya hanyalah omong kosong sahaja. Selain itu, kesalahan etika dalam pengiklanan ialah pengiklan selalu memperkecilkan produk
produk lain. Contohnya, mereka memperkecilkan produk-produk yang dijual di kedai-kedai lain kerana mungkin disebabkan oleh perasaan hasad dengki. Bertemu kita kembali dalam segmen Tipu Apa Itu? Jangan Tipu, Kami Tahu. Yakni sebuah segmen yang membongkar tentang aktiviti-aktiviti penipuan periklanan perindustrian perniagaan. Jadi, saya, Hanafi Muhammad, selaku pengacara segmen kali ini akan membawa anda untuk membongkar atau mengupas tentang aktiviti-aktiviti penipuan yang berlaku dalam periklanan perindustrian perniagaan yang melibatkan barang keperluan seperti telur, sayur dan juga beras. Jadi, kes apa kali ini? Saya akan serahkan kes ini kepada wartawan TAI kita, Azrul Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada saudara Hanafi iaitu pengacara Tipu Apa Itu. Hari ini saya Muhammad Azrul bin Muhammad Yusof akan menyampaikan laporan mengenai dengan kes penipuan yang baru berlaku baru-baru ini. Baik, pada minggu lepas kita digemparkan dengan satu berita penipuan di mana seorang pembeli ditipu oleh seorang peniaga sayur di mana sayur yang dijual oleh peniaga tersebut bukanlah sayur yang ori, iaitu sayur tiruan. Seperti mana yang kita semua sedia tahu, perkara-perkara sebegini bukanlah satu perkara yang baru berlaku di dalam negara kita. Banyak penipuan yang telah dilakukan oleh pembeli-pembeli di luar sana demi mengejar keuntungan mereka semata-mata. Cuma sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita ditipu semasa membeli ataupun tidak. Jadi, bagaimana kes-kes sebegini boleh berlaku? Bersama-sama dengan saya hari ini, mangsa penipuan tersebut, mari kita kupaskan dan rungkaikan bagaimana ianya boleh berlaku. Assalamualaikum Encik Hafiz. Saya Muhammad Azrul, iaitu wartawan dari rancangan Tipu Apa Itu. Boleh saya temu Encik sebentar? Boleh, silakan. Okey. Sebab saya ada dapat makluman bahawa pada minggu lepas Encik Hafiz telah menjadi mangsa tipu kepada salah seorang peniaga sayur. Jadi betul ke Encik Hafiz? Ya, betul. Saya lah tu. Jadi boleh Encik Hafiz ceritakan bagaimana peristiwa tersebut berlaku? Keadaannya macam ni. Saya dah nampak satu promosi dekat WhatsApp ni. Status ni lah. Kawan tu dia jual sayur. Jadi saya pun tengoklah status dia. Dia promosi sayur dia segar apa semualah. Lepas tu saya pun contact lah dia. Saya WhatsApp dia apa semua. Saya check dia. Oh, je sayur. Sayur kau itu. Sekali kena lepas tu terangkat. Kena beli ni. Senang aja aku. Hello? Ni Kak Ita ni, Mak Segar. Oh, nak beli sayur. Nak beli sayur. Nak berapa ikat? 3 ikat. Boleh je. Ubahan kat mana? Situ. Boleh. Hang nak berapa ikat? 3 ikat. Boleh tapi hang kena payment dulu. Wish, sayur kami semua bagus-bagus berkualiti semua. Macam mana hang tengok dalam iklan, macam tu lah hang dapat. Okey, hang risau Okey, hang PM kat itu dulu. Lepas saya dapat je barang tu daripada dia, rupa-rupanya sayur tu sayur palsu, plastik saja semua tu. Lepas tu saya contact dia semula. Lepas tu dia block saya. Hello. Assalamualaikum. Kak Itol. Ni Hafiz ni. Saya nak tanya pasal apa sayur itu sampai tak elok. Hello. Jadi boleh saya tahu
dalam promosi iklan tersebut ada tak dinyatakan jenis-jenis sayur ataupun perkara-perkara yang dinyatakan dalam iklan tersebut? Memang waktu saya tengok promosi tu memang saya tertarik lah sebab dia punya ayat-ayat dia tu sangat meyakinkan lah pada mulanya. Dia cakap sayur dia segar apa semua kan. Jadi saya pun tertarik lah untuk beli. Bila saya order, rupanya indah khabar saja daripada rupa. Jadi saya rasa sehingga setakat ini sajalah temu ramah kita pada petang ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Encik kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman bersama saya dalam program Tipu Apa Itu. Jadi dengan itu saya harap agar penipuan-penipuan seperti ini tidak akan berulang dan berlaku lagi lah pada masa-masa akan datang. Baik Encik, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih Azrul Yusof kerana sudi membantu dalam mengupas kes penipuan periklanan perindustrian kali ini. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita berada di akhir segmen Tipu Apa Itu? Jangan tipu, kami tahu. Jadi, sebelum saya mengundur diri, saya ingin memohon penonton jangan lupa untuk like dan subscribe rancangan kami. Saya Hanafi Muhammad, pengacara mengakhiri rancangan ini. Assalamualaikum. Jadi, sebagai pengguna yang bijak, Kita haruslah teliti dahulu iklan yang disiarkan. Supaya kita tidak mudah tertipu. Seterusnya menjadi mangsa kepada penipuan periklanan. Kepada peiklan dan peniaga di luar sana, Berhati-hatilah dalam menyebarkan sesuatu iklan. Kerana sekali anda dapati menipu, Sudah pasti akan memberi impak negatif dalam kehidupan anda. itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.